program ini saya anggap merupakan program yang begitu besar kerana ia melibatkan satu gerakan di peringkat akar umbi yang melibatkan tuan-tuan dan puan-puan selaku mata dan telinga kepada kerajaan. Tidak ada lagi orang yang lebih dekat dengan akar umbi selain daripada tuan-tuan yang tinggal, yang berurusan dan berinteraksi dengan orang kampung setiap hari, setiap masa. Itu sebabnya pejabat Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kota Belud mengambil inisiatif bersama-sama dengan Jabatan Kebajikan Am Negeri Sabah dan juga Kota Belud untuk menganjurkan program ini. Program untuk memberi taklimat kepada satu program yang begitu besar, iaitu program cari-cari ini, yang mana kalau kita kerja dan membuat satu pendekatan yang betul-betul fokus, betul-betul cekap, insya-Allah tidak ada seorang pun rakyat warga Kota Belud yang miskin terlepas daripada bantuan kerajaan ini. Saya tahu rakan-rakan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri bekerja siang dan malam memikirkan bagaimana untuk membangunkan Kota Belud, prasarana, infrastruktur dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh lupa kepada golongan yang betul-betul daif, yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, sehingga kan dalam lawatan-lawatan kami ini kadang-kadang kita terjumpa keluarga yang tinggal seolah-olah seperti dalam reban ayam. Masih ada yang terpaksa memikirkan bagaimana untuk makan tengah hari, makan malam, dan kadang-kadang ada yang sampai hanya makan sekali sehari. Ada yang kadang-kadang anak mereka tidur lapar. Ada yang memberi susu, bukannya susu, tetapi air beras kepada anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka ini kenyang, sekurang-kurangnya tidak menangis untuk beberapa jam sebelum mereka tidur. Keadaan seperti ini tidak boleh kita biarkan berlaku dalam negara Malaysia yang begitu makmur ini. Setiap kali saya berjumpa dalam keadaan kes-kes yang saya melihat keluarga mereka begitu daif ini, saya rasa saya gagal sebagai ahli parlimen, dan saya percaya ahli-ahli DUN ini juga merasakan gagal. Dan begitu juga tuan-tuan selaku akar umbi mata telinga kerajaan sebagai JKK ketua kampung, kita gagal menjalankan tugas kita untuk membawa mereka ini kepada perhatian kerajaan. Jadi dalam pengamatan saya selama setahun lebih kurang menjadi ahli parlimen, kita mempunyai beberapa perkara permasalahan. Antara masalah yang terbesar yang saya tengok, kenapa masalah ini tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh, dan saya minta maaf kepada tuan-tuan kalau saya bercakap terbuka, biarlah kita bercakap hati ke hati di sini, daripada saya kepada tuan-tuan, untuk kita menyelesaikan masalah ini. Antara lain masalahnya ialah dua perkara. Antara lain, dan saya tidak akan menuduh sesiapa kerana masalah ini masalah yang universal, yang menyeluruh di seluruh tempat, bukan saja di Kota Belud, di tempat-tempat lain juga berlaku. Kita kadang-kadang apabila kita ditugaskan untuk mencari orang-orang yang susah ini, naluri kita ialah untuk cuba membantu orang yang dekat dengan kita. Baik dari segi politik, baik dari segi keluarga, baik dari segi jiran kita. Itu sebabnya kadang-kadang apabila kita memilih orang-orang yang perlu diberi bantuan ini mengikut cita rasa politik kita, kita akan mempunyai masalah. Dan kita akan kalah dalam pilihan raya. Saya bagi contoh, kalau saya hanya mencari orang-orang yang orang bilang boleh menaikkan saya dalam politik saya, berapa ramai saja mereka ini? Kalaulah kita gunakan jaringan
parti untuk mencari orang ini, pertimbangan politik, kita tidak sampai ke mana. Sebab itulah saya minta, saya mohon dan saya merayu kepada tuan-tuan selaku akar umbi, jentera akar umbi, mata dan telinga kepada rakyat kerajaan. Jangan cari hanya orang-orang yang kita dekat secara politik dan keluarga. Pertama sekali, apabila nanti disiasat oleh jabatan pun, kalau mereka ini tidak sesuai, tidak layak, permohonan mereka akan ditolak. Tetapi apabila ditolak, harapan kawan ini nanti yang begitu tinggi apabila mengisi borang dan sebagainya akan hancur, dan mereka akan menyalahkan ahli parlimen, DUN, kerajaan dan sebagainya. Jadi saya tidak minta, saya mintalah kalau boleh jangan. Saya bagi satu contoh, ada satu program di mana Baitul Mal memberi kita zakat, dan zakat ini sepatutnya diberi kepada mereka yang betul-betul tidak berkemampuan. Tetapi malangnya dalam pengamatan saya, yang menerima zakat itu mampu untuk datang ke tempat mengambil zakat itu dengan kereta kancilnya.